لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا زدنا علما نافعا مباركا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita, insya-Allah. Suara okey tak? Macam berdengung ya? Ni apa, mungkin teman-teman pihak masjid dapat bantu ke? Suara seolah-olah berdengung dan tak tahu masalah mikrofon ke apa, salah picit ke? Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu alhamdulillah kita telah pun masuk di dalam membincangkan bab solat jamak. Dan insya-Allah hari ini kita akan meneruskan pengajian di dalam bab solat jamak, dan perkara seterusnya adalah bakal kita kupaskan mengenai sebab-sebab yang kita diperbolehkan menjamakkan solat kita. Dan insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan di mana pada pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan antara sebab-sebab di mana kita dibolehkan menjamakkan solat adalah ketika seseorang itu berada dalam keadaan musafir. Jadi sekiranya seseorang yang berada dalam keadaan musafir, beliau boleh menjamakkan solatnya. Masalah seterusnya adalah selain daripada dalam keadaan musafir, adakah di sana sebab-sebab yang lain di mana seseorang itu dibolehkan menjamakkan solatnya, di mana kadang-kala seseorang itu berada di dalam negara. Boleh tak seseorang itu menjamakkan solatnya ketika dia dalam negara sendiri, yakni bukan dalam keadaan musafir? Kalau kita lihat di dalam hadis-hadis, Nabi SAW juga pernah menjamakkan solat ketika hujan. Bagaimanakah kalau kita berada dalam negara ketika dalam keadaan hujan? Boleh tak kita menjamakkan solat? Jadi hari ini kita sambung dalam masalah C atau D. Muka surat 160 ke 161? C. Ya. Jadi minggu lalu kita berhenti sampai B, C kita belum masuk ya. Suara okey tak ni? Berdengung ya? Mungkin beritahu pihak. Kalau dapat teman-teman ya dapat bantu mikrofonnya ada yang silap ke, saya tersalah picit ke atau sebagainya. Mungkin dapat bantu insya-Allah. Tak dengar ya? Kita pergi ke sana untuk urusan tertentu, sama ada untuk urusan perniagaan atau untuk urusan pekerjaan atau untuk urusan riadah sekalipun, untuk holiday sekalipun. Jadi kita tahu kita orang Singapura dan kita akan pulang. Jadi dalam perkara ini berarti kita masih lagi berada dalam keadaan musafir. Maka mengikut pendapat di mana telah kita kupaskan, maka dia tu masih lagi boleh menjamak dan mengkasarkan solatnya tadi. Jadi dia itu masih lagi dikira sebagai seorang yang bermusafir, boleh menjamak dan mengkasarkan. Dalam sepanjang 2 minggu itu, katakan satu ketika dia akan pergi ke rumah kawannya, dia akan makan malam di situ dan kawannya nak solat berjemaah. Jadi pada ketika itu dia nak solat jamak
ataupun pada ketika itu dia solat jamak bersama teman-temannya tetapi tidak kasar kerana nak bersama-sama, diperbolehkan. Jadi dia ada pilihan sama ada nak mengkasarkan atau tidak mengkasarkan sepanjang dia berada dalam keadaan musafir tadi, insyaAllah. Kalau dia seorang tadi memang sepanjang 2 minggu tadi dia berada di luar negara dan kebetulan dia satu tempat ke satu tempat kerana setiap hari itu dia ada meeting di tempat-tempat yang berbeza, memang dia dibolehkan menjamak dan mengkasarkannya tadi, insyaAllah. InsyaAllah. Suara dah okey ke belum? Mereka berada di dalamnya. Jadi para jemaah dapat berikan masa sedikit. Teman-teman kita sedang cuba usaha membetulkan mikrofonnya tadi, insyaAllah. Dalam perkara ini kalau kita lihat persoalan jarak tadi, kita kena lihat dia tu berada dalam keadaan musafir atau belum musafir lagi. Kalau dia dah musafir, kemudian dah sampai ke Malaysia ataupun Thailand atau sebagainya, daripada situ hotelnya pergi ke exhibition booth walaupun 1 kilometer atau sebagainya. Maka dia ini jarak yang dikatakan itu adalah jarak antara Singapura dengan tempat yang dia pergi itu. Jadi dia dah kira musafir. Jadi apabila dia sampai di hotel, kemudian daripada hotel tersebut dia pergi ke satu tempat yang lain, tak menjadi masalah kerana perkiraan daripada rumahnya tadi. Persoalan yang berikutnya, apabila kita katakan musafir juga, contohlah, katakan di negara Singapura ini, sekarang kita pergi Batam ada ferry. Maka kita dapat gunakan ferry, dekatlah. Tetapi katakan zaman ferry tak ada. Pada ketika zaman ferry tak ada, untuk pergi Batam tu, perjalanan kita terpaksa lalu pusing jauh kerana tak ada cara untuk bergerak melalui laut. Jadi cara darat memanglah beribu kilometer katakan. Jadi di sini kita kena lihat. Sebab itu kita katakan dalam perkara ini ada ulama yang menjelaskan yang dia katakan musafir itu seorang yang bermusafir. Maka walaupun Batam itu kita lihat kalau dari segi ukuran kilometer jaraknya memang dekat, tetapi hakikatnya kalau kita naik kenderaan memang ratusan kilometer jauhnya tadi. Maka itu dikira sebagai musafir. Kemudian sekarang kita ada ferry untuk memudahkan, maka ia akan mendekatkan lagi jarak. Namun seperti mana kita katakan definisi musafir itu adalah seseorang yang keluar negara. Maka nescaya dia itu telah pun keluar negara dan dia itu boleh dikira sebagai seorang yang musafir walaupun jarak kerana ada shortcutnya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita menyambung perbincangan kita hari ini dan di mana kita akan kupaskan masalah seterusnya di muka surat 160. Antara sebab-sebab yang diperbolehkan seseorang itu dibolehkan menjamakkan solat. Jadi sekarang dah okey suaranya? Alhamdulillah. Syukran kepada teman-teman yang telah membetulkan mikrofon. Di muka surat 160, Al-Imam Syed Sabiq rahimahumullah menjelaskan antara sebab-sebab yang diperbolehkan seseorang itu menjamakkan solat adalah menjamakkan solat di kala hujan. Di dalam Sunan Al-Athram diriwayatkan daripada Abu Salamah bin Abdul Rahman, katanya termasuk sunnah Nabi SAW adalah menjamakkan solat maghrib dengan isyak apabila turun hujan lebat. Imam Bukhari meriwayatkan bahawasanya anna Nabiya SAW jama'a bainal maghribi wal isya'i fi lailatin mutirah. Nabi SAW pernah menjamakkan solat maghrib dan isyak pada suatu malam yang dibasahi hujan lebat. Jadi di mana kita dapat lihat para sahabat ketika hujan lebat mereka pun menjamakkan solat mereka. Jadi masalah adakah kita diperbolehkan menjamakkan solat hari ini ketika hujan lebat? Maka kita kena lihat konteks. Kenapakah? Apakah illah antaranya para sahabat menjamakkan solat ketika hujan di zaman Nabi SAW? Ada beberapa perkara. Pertama sekali, di zaman Nabi SAW mereka tunaikan solat fardu, mereka tunaikan berjemaah. Kemudian mereka tunaikan solat fardu di masjid.
kemudian mereka tunaikan solat fardu di dalam masjid itu bersama-sama Nabi SAW. Keadaan masjid di zaman Nabi bukan seperti mana masjid di zaman kita ini. Masjid di zaman Nabi seperti mana kita tahu hanya dibuat dengan pelapah-pelapah kurma saja, dan di buminya itu tak ada pun kapet, hanya tanah sahaja. Jadi kita kena lihat dan memahami konteks sedemikian. Nescaya dalam keadaan sedemikian, apabila turun hujan lebat, tanah pasti berlumpur dan agak menyukarkan para sahabat. Nescaya pada ketika itu, maka ketika hujan lebat, para sahabat pun kadang-kala menjamakkan solat mereka. Jadi atas dasar demikian dibolehkan. Kerana apa? Kerana ada kesukaran. Ada masyaqqah. Masyaqqah itu ada kesukaran. Islam itu datang dengan memberi keringanan untuk dan mengelakkan kesukaran. Maka Nabi SAW menjamakkan solat ketika hujan. Dalam konteks sedemikian. Kesimpulan pendapat mazhab-mazhab dalam masalah ini sebagai berikut. Dalam masalah hujan, apakah pendapat mazhab-mazhab yang berbeza? Mazhab Syafi'i membolehkan seseorang yang bermukim, yakni bukan musafir, menjamakkan solat zuhur dan asar, maghrib dan isyak dengan jamak takdim sahaja. Dengan syarat hujan ketika membaca takbiratul ihram pada solat yang pertama hingga selesai, dan hujan masih turun berterusan ketika hendak memulakan solat yang kedua. Itu sebagian pendapatlah. Berarti dibolehkan jamak, solat jamak. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dikatakan hanya dibolehkan jamak takdim. Kalau ketika takbiratul ihram hujan lebat, sebelum habis pun masih hujan lebat, boleh terus solat jamak. Ini pendapat-pendapatnya ya. Mazhab Maliki pula membolehkan menjamak takdim dalam solat dalam masjid antara maghrib dengan isyak disebabkan adanya hujan dan telah pun hujan yang telah atau akan turun, dan disebabkan terdapat banyak lumpur di jalanan disertai dengan gelapnya malam sehingga menyulitkan kaum muslimin memakai selipar atau sebagainya. Menjamakkan solat zuhur dan asar kerana hujan dimakruhkan, tetapi dibolehkan juga kerana disebabkan hujan. Mazhab Hambali pula membolehkan jamak maghrib dengan isyak sahaja kerana pada waktu malam, sama ada jamak takdim ataupun takhir disebabkan turun salji, lumpur, sejuk yang luar biasa dan hujan yang membasahi pakaian. Baik para jemaah, keringanan ini hanya diberikan kerana secara khusus kepada seseorang yang mengerjakan solat berjemaah di masjid dan letak rumahnya berjauhan hingga dengan turunnya hujan dan sebagainya menjadi penghalang bagi dirinya untuk datang ke masjid. Sebaliknya, seseorang yang tinggal di masjid, seseorang yang mengerjakan solat berjemaah di rumah, boleh datang ke masjid dengan menggunakan payung bagi melindungi dirinya daripada hujan, atau rumahnya berhampiran dengan masjid, tidak dibolehkan menjamakkan solat. Baik para jemaah, daripada sini dapat kita lihat, para ulama berbeza-beza pendapat di dalam masalah boleh tak kita jamak solat ketika hujan. Jadi masalahnya adalah illah atau sebab, apakah sebab yang dibolehkan jamakkan solat? Adakah disebabkan hujan? Adakah simply kerana hujan kita boleh jamakkan solat, atau ada sebab yang lain? Daripada perbincangan ini dapat kita lihat penyebab di mana para sahabat atau dibolehkan kita menjamakkan solat disebabkan hujan, bukan kerana hujannya, tetapi kerana masyaqqah. Masyaqqah adalah kesukaran yang kita hadapi. Sebab itu, kalau kita lihat masjid yang dibina dengan tanah sahaja dan memang tak ada kemudahan untuk mendirikan solat kecuali di situ, kalau ketika hujan, nescaya boleh kita jamakkan solat kita. Tetapi itu pun bagi seseorang yang memang pergi ke masjid. Bagi seseorang yang tidak solat di masjid selama ini, memang solatnya di rumah, hukum berbeza. Hujan ke tak hujan, awak memang solat di rumah. Dan konteks kita bincangkan bukan konteks di negara Singapura yang agak mudah kita dapat kenderaan dan sebagainya. Di sebahagian tempat, masjid antara rumah dengan masjid nak pergi memang nak kena keluar jalan jauh. Tak ada kenderaan sebagai contoh. Nescaya dalam hal sedemikian dibolehkan jamak disebabkan masyaqqah.
Jadi masalahnya bukan kerana hujannya, tetapi masyaqqah, kesukarannya. Itu yang diberi keringanan untuk jamakkan solat. Penting untuk kita lihat. Jadi bukan kerana hujannya, tetapi kerana masyaqqah, kesukaran yang dihadapi oleh seseorang yang dibolehkan baginya menjamakkan solatnya tadi. Maka bagi kita di Singapura katakan, adakah dibolehkan kita menjamakkan solat ketika hujan? Secara umum, tak dibolehkan kita menjamakkan solat ketika hujan. Kerana dalam keadaan kita ini, hujan macam mana sekalipun, kita solat di rumah atau kita datang ke masjid dengan kenderaan di mana masyaqqahnya itu tidaklah sampai begitu sukar di mana kita perlu mengambil rukhsah, mengambil keringanan menjamakkan solat. Namun, kita kena lihat. Perkara ini begitu juga bagi mereka-mereka yang katakan tinggal di negara berdekatan kita, di Johor ke, di Melaka ke, di Kuala Lumpur atau sebagainya. Kalau hujan bagaimana, hujan lebat sekalipun, tak ada masyaqqah, maka tak perlu kita jamakkan solat. Cuma, katakan ketika hujan, lalu hujan begitu lebat sehingga banjir. Ingat tak baru-baru ini banjir berlaku kat Malaysia. Jadi ketika banjir itu, dah tiba waktu solat, tetap kena solat. Jadi ketika banjir, mereka kadang-kadang sampai terpaksa keluar daripada rumahnya atau terpaksa pergi ke tempat tinggi, ada yang sampai terpaksa pergi ke bumbung. Dalam keadaan banjir sedemikian, ada masyaqqah tak? Ada kesukaran tak? Ada kesukaran. Nescaya dalam keadaan sedemikian, kerana kesukaran inilah. Jadi masalahnya bukan kerana hujan, tetapi kerana kesukaran tersebut. Dalam keadaan banjir, nescaya dibolehkan seseorang itu menjamakkan solat. Penting saya katakan kesukaran, masyaqqah. Kerana dalam perbincangan kita seterusnya, perkataan masyaqqah ini penting untuk kita kiaskan bagaimana kita boleh menjamakkan solat nanti. Jadi, katakan, kalau kerana hujan, kalau hujan dah berhenti, dah tak perlu jamak. Tetapi di negara jiran kita, pada suatu ketika, hujan lebat, lalu banjir. Dan hujan dah berhenti dah. Banjir masih ada, belum turun. Adakah kerana dah tak hujan, dah tak boleh jamak? Bukan. Kerana dijamakkan solat itu bukan kerana hujannya, tetapi kerana masyaqqah, kesukaran yang dihadapi. Walaupun hujan dah berhenti, kerana banjir belum surut, nescaya dia boleh lagi menjamakkan solatnya. Ya? Jadi dapat kita memahami keadaan sedemikian. Baik. D. Apakah pula hukum menjamakkan solat disebabkan sakit atau uzur? Boleh tak seseorang itu jamak solatnya ketika sakit atau ketika uzur? Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Baik, sebelum itu, dalam bab menjamakkan solat disebabkan hujan, kita katakan ketika banjir, nescaya contoh. Ketika seseorang itu di dalam perjalanan, katakan kat Singapura. Memang satu ketika kat Singapura pun banjir. Di dalam perjalanan itu, sama ada dia itu katakan dia keluar lepas asar, tiba-tiba start, dia driving sekalipun, banjir tengah-tengah. Jadi dalam keadaan banjir itu, jadi memandangkan banjir, dia tengok sekarang dah pukul 7.30. Maghrib habis. Dia nak keluar macam daripada banjir pun, dah tak dapat keluar. Jadi macam mana dalam hal sedemikian? Ada masyaqqah tak? Ada masyaqqah. Disebabkan hujan, jalan raya banjir dan dia tersekat di tengah-tengah jalan raya. Nescaya beliau itu dibolehkan menjamakkan maghrib dengan isyak. Nanti sampai rumah, aku solat isyak sekali dengan maghrib. Boleh tak? Boleh. Tetapi awak dalam negara. Awak bukan musafir. Ya dalam negara. Di sini kita lihat. Sebab tu saya katakan lebih awal. Ingat tak pada pertemuan kita lebih awal? Bab solat jamak qasar. Seringkali kita apabila belajar tentang jamak qasar, seringkali kita sangkakan ianya berkait.
Tetapi saya dah katakan, jamak dan kasar perlu dipisahkan. Kerana solat jamak bab lain, solat kasar bab lain. Solat kasar hanya ketika perjalanan atau ketika ketakutan. Perjalanan musafir, ketakutan ketika peperangan, boleh kita kasar. Tetapi jamak bab yang lain, kalau ketika seseorang itu dalam negara, bukan musafir atau bukan dalam keadaan ketakutan, dia tak boleh kasar. Tetapi dalam bab jamak, mungkin dibolehkan. Ini contoh. Jadi ketika hujan, dibolehkan menjamakkan solatnya. Dan ketika seseorang itu sakit, dibolehkan menjamakkan solatnya. Baik, kita bincangkan perkara D. Menjamakkan solat ketika disebabkan ketika sakit atau uzur. Dan sakit ini bukan dia bukan berada dalam keadaan musafir. Dia ada dalam negara. Contohnya, kita ini dalam negeri kita, tidak keluar negara, tidak musafir dan kita sakit. Sama ada kita sakit dalam hospital, sama ada ward biasa atau ward ICU, atau kita sakit tak masuk hospital dalam rumah. Kita sakit, kita makan ubat, kesejukan, ataupun kita lemah sangat. Adakah kita wajib mendirikan solat setiap waktu? Jawapannya, kita tidak boleh meninggalkan solat setiap waktu. Tetapi menunaikan solat itu, kita boleh menjamakkan solat. Ustaz, kita bukan musafir. Ya, kita bukan musafir. Musafir itu dalam bab solat kasar. Dalam bab solat jamak, ilahnya adalah asbab. Sebab yang membolehkan kita solat jamak bukan musafir. Tetapi sebab yang dibolehkan kita solat jamak adalah masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Kesukaran, kesusahan yang seseorang itu menghadapi. Apabila seseorang menghadapi kesukaran, boleh buka bab solat jamak. Tak kira dalam negeri ke luar negara. Bab kesukaran, buka bab solat jamak. Lihat, kita qualify ke tidak untuk menjamakkan solat kita. Kesukaran ketika banjir, buka tunaikan solat jamak, dibolehkan tunaikan solat jamak. Kesukaran seterusnya, ketika seorang itu sedang sakit. Baik. Imam Ahmad, Al-Qadhi Husin, Al-Khattabi, Al-Mutawalli daripada golongan mazhab Syafi'i membolehkan menjamakkan solat, baik solat jamak takdim atau jamak takhir disebabkan sakit dengan alasan kerana masyaqqah, kesukaran yang dialami oleh pesakit lebih besar daripada masyaqqah yang dialami seseorang yang berada dalam keadaan hujan. Kalau hujan itu, macam mana hujan pun dia sedang sihat. Kalau ketika hujan, ketika banjir, orang itu dibolehkan jamakkan solatnya, maka seseorang yang sedang sakit, terlentang di atas katil, tak boleh bergerak, sukar, maka ini min babil aula. Kalau itu hujan dia boleh jamak, maka ini lebih-lebih lagi dibolehkan menjamakkan solat. Kerana masyaqqahnya lebih. Masyaqqah seorang yang sakit lebih daripada masyaqqah yang dihadapi oleh seseorang yang ketika hujan. Imam Nawawi, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i berkata, dari segi alasan, pendapat ini kuat. Yakni, pendapat dibolehkan menjamakkan solat untuk seorang yang sakit dalam negaranya. Dalam kitab Al-Mughni disebutkan bahawasanya sakit yang membolehkan jamak adalah seandainya setiap solat dilakukan pada waktunya masing-masing tentu akan menyebabkannya kesulitan dan kelemahan pada fizik. Sakit bagaimana yang dibolehkan seseorang itu menjamakkan solat ketika dia berada dalam negara? Tepuk dada tanya iman. Bagi A, dia kuat, tak ada apa-apa pun, silakan tunaikan solat. Bagi B pula dia lemah. Bagi dia sedang sakit ni dah tak mampu nak bergerak dah. Dan dia memang perlukan keringanan. Dia masuk toilet aja dah kesejukan. Awak nak solat, lepas tu nak berwuduk sekali lagi, lepas solat dah batal wuduk dah. Kemudian nak berwuduk sekali lagi dah kesejukan. Nak pergi ke toilet pun terketar-ketar kadang-kala.
ataupun tak ada orang nak tolong wudukan atau sebagainya. Nescaya dalam hal sedemikian, kita sakit, kita uzur, kita dah belajar. Walau dalam negara, dibolehkan kita jamakkan solat. Walau tak masuk hospital. Kalau masuk hospital, min babil aula, lagi-lagi diperbolehkan. Apatah lagi kalau bukan masuk hospital lagi, tangan dia kena ikat, masuk tiup sana, masuk tiup sini. Setiap kali nak berwudu atau sebagainya nak kena keluarkan, agak sukar. Sukar tak? Ini dia masyakkah yang diberikan keringanan di dalam Islam. Yang penting pada jemaah, kita ada ilmu dan kita belajar, kita mengamalkan apa yang telah kita belajar. Apabila kita sedang sakit, tak perlu nak orang beritahu, tak perlu nak orang benarkan, orang halang. Kita ni diri kita. Kita lebih mengetahui kemampuan kita. Maka kalau kita nak tunaikan solat 5 waktu pada waktunya, silakan. Pada waktu-waktu tertentu tak terlarat nak jamak, silakan. Contohlah, ketika sedang sakit, tak laratlah. Tengok waktu dah pukul 12.30, pukul 1, sekejap lagi azan 1 suku. Memang tak larat. Memang penat, saya nak tidur. Makan ubat, terus flat. Ni tak tahu boleh bangun Zuhur pukul 2, pukul 3. Tak larat. Bangun saja, dah bangun pukul 3. Tengok lagi 1 jam nak habis Zuhur, Asar. Tapi tak larat. Niatkan, jamak Zuhur dan Asar. Dibolehkan. Atau seorang itu memang dah tak larat, penat sangat. Sekarang dah waktu maghrib. Waktu maghrib ni aku tengok aku dah tak terlarat. Lebih baik aku solat maghrib cepat-cepat, tak tahu nanti macam mana isyak. Tak tahu macam mana isyak, tak tahu boleh bangun ke tidak. Nescaya lepas solat maghrib, dah masuk waktu maghrib, solatlah jamak maghrib isyak, jamak takdim. Lepas tu lepas 7.30 terus tidur. Bangun ke tak bangun pukul 11, pukul 12, pukul 2 pagi, tak mengapa pasal kita pun dah telan ubat. Kalau kita tersadar sekalipun memang tak terlarat, telan ubat atau sebagainya. Ini keringanan yang diberikan. Bukan lemah iman. Dalam Islam memang diberikan keringanan ketika masyakkah. Seperti mana saya sebutkan lagi. Bab solat qasar itu bab yang lain. Itu untuk musafir. Bab solat jamak perkara yang lain untuk masyakkah. Cuma kerana masyakkah ini, kesukaran, antara kesukaran yang dibolehkan menjamakkan solat, antaranya adalah ketika musafir. Musafir pun kesukaran. Sebab itu orang yang bermusafir dimaafkan untuk tidak berpuasa. Allah Ta'ala diberi keringanan. Orang yang bermusafir tak perlu puasa. Gugur ataupun dia boleh qada pada waktu yang lain. Dan orang yang bermusafir diberi keringanan untuk jamakkan solat. Ni bukan kerana musafirnya, tetapi kerana masyakkahnya. Maka diberi keringanan. Maka nescaya dapat kita memahami dibolehkan kita menjamakkan solat ketika sedang sakit. Bahkan mazhab Hambali memperluaskan keringanan ini sehingga mereka membolehkan menjamak takdim atau jamak takhir bagi pelbagai macam halangan dan seseorang yang sedang dalam ketakutan. Mereka membolehkan jamak bagi seorang ibu yang menyusukan anaknya apabila dirinya berasa sukar untuk mencuci pakaian setiap kali hendak mengerjakan solat, katakan. Termasuklah perempuan yang beristihadah, penderita penyakit kencing yang berterusan, orang yang tidak dapat bersuci, orang yang khawatir terhadap bahaya yang bakal menimpa dirinya, harta dan kehormatannya, orang yang takut kehilangan penghasilannya atau mata pencariannya sekiranya kalau dia tidak menjamakkan solat. Kerana apa? Kerana masyakkah. Apakah sebab yang dibolehkan menjamakkan solat? Adalah masyakkah, kesukaran. Maka sebahagian ulama dalam menafsirkan masyakkah ini untuk memberikan keringanan, mereka bahkan memberi keluasan yang amat luas, di mana apa juga masyakkah yang awak hadapi, nescaya awak boleh menjamakkan solat. Boleh menjamakkan solat. Apa juga masyakkah. Hujan, jamakkan solat.
banjir, jamakkan solat. Awak sakit, jamakkan solat. Apa lagi masyakkah yang dihadapi oleh seseorang? Ini yang kita bincangkan. Kalau dalam mazhab atau pendapat sebagian ulama itu, masyakkah itu penting. Maka masyakkah ini kita tepuk dada tanya iman. Kalau kita perlu keringanan tersebut, ambil keringanan ini. Jangan kita abuse. Jangan disalahgunakan. Maka bagi seseorang yang perlu duduk peperiksaan, katakan, peperiksaan pukul 7 petang. 7 petang, 7 petang lah. Dia kena masuk dalam dewan peperiksaan. Maghrib 7.20. Isyak pukul 8.30. Dia habis exam pukul 9. Bagaimana nak tunaikan solat? Adakah ini selalu? Ini tak selalu, cuma examination day saja. Adakah ini satu perkara yang masyakkah yang dihadapi? Ya, ini masyakkah yang dihadapi oleh para pelajar kita kerana menghadapi cara kehidupan di dalam negara di mana kita adalah minoriti. Kerana dalam meletakkan waktu jadual peperiksaan, kadang-kadang mereka overlook, tidak lihat, tidak pertimbangkan waktu solat maghrib bagi seseorang. Atas dasar demikian kita masuk pukul 7, macam mana solat maghrib? Maghrib kat dalam dewan peperiksaan. Agak sukar, takkan minta keluar. Takkan nak berdiri solat. Kita sedang duduk peperiksaan. Dalam ketika itu, pada ketika itu, jalan keluarnya adalah jamakkan solat. Awak ni lemah iman. Ini bukan masalah lemah iman. Ini keringanan yang diberikan dalam Islam. Apabila menghadapi masyakkah. Alhamdulillah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, itulah dia. Jadi dalam perkara ini, ada sebagian ulama meluaskan. Sebab itu penting kita lihat apa sebab jamak solat dibolehkan. Dia tu bukan kerana musafir. Dibolehkan jamak solat bukan kerana hujan. Yang dibolehkan menjamakkan solat adalah kerana masyakkah, kesukaran yang dihadapi. Nescaya ketika musafir atau ketika hujan atau ketika dalam negara, ketika ada keadaan masyakkah, jamak solat. Dibolehkan menjamakkan solat. Nak jamak solat, tak nak jamak solat, tepuk dada tanya iman. Tetapi bagi mereka yang nak menjamakkan solat, ini keringanan yang diberikan dalam Islam. Kita tidak boleh mengqadha solat tanpa sebab. Tetapi kita boleh gunakan perkara yang dibenarkan, yakni menjamakkan solat kita. Al-Imam Ibn Taymiyah berkata, pendapat atau mazhab atau pendapat yang paling luas dalam memberi keringanan menjamakkan solat adalah pendapat mazhab Ahmad. Imam Ahmad, malah beliau membolehkan menjamakkan solat bagi seseorang yang sedang sibuk bekerja. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nasa'i dalam hadis marfu' yang bersumberkan daripada Nabi SAW. Sehingga beliau berpendapat dibolehkan menjamakkan solat bagi tukang masak, pembuat roti dan orang-orang yang takut hartanya menjadi rosak. Ini pendapat sebagian ulama. Katakan, penting ya para jemaah, kita tak boleh menyalahgunakan. Tak boleh ambil ringan. Akan tetapi, contoh, seseorang itu menghadapi sesuatu keadaan di mana dia tukang serve makan lah. Ya, tukang serve makan. Partner dia pula sakit, tak datang. Sepatutnya 2 orang boleh tukar-tukar ganti. Hari ni seorang sakit pula. Kemudian katakan, dah pukul 7 ni. Para pelajar semua baru keluar. Tengah ni 7 maghrib lah. Ni 7.30 dah maghrib. Orang line up panjang. Dan mereka ni semua akan duduk peperiksaan, akan sambung lagi kelas atau sebagainya pukul 8. Atau 8.30. Dan dia seorang kat situ. Dia terpaksa serve. Kena solat tak? Wajib solat. Tetapi kalau aku solat macam mana? Tak ada orang jaga. Kita tak kena ujian sedemikian, kita cakap senanglah. Bagi seseorang yang menghadapi ujian sedemikian, bagaimana? Contoh. Ataupun dia terpaksa jaga pintu gerbang entrance, masuk keluar. Ataupun contohlah, dia kerja sebagai immigration. Booth yang lain semua rosak. Orang sakit atau sebagainya. Dia satu-satunya booth. Sekarang dah pukul 7.30, dah waktu maghrib.
causeway dah panjang, orang kereta semua, sekejap saya solat. Bagaimana halnya itu? Kita bukan kata meringan-ringankan solat, tetapi masyakkah yang dihadapi oleh seseorang. Seorang driver bas daripada Tampines pergi Jurong. Selalunya insya-Allah dia keluar sampai sempatlah maghrib. Tetapi suatu ketika ini sampai Katong, bas nombor 10 stop jam kat situ. Sekarang dia keluar sana pukul 7. Selalu pukul 8 sempatlah maghrib. Jadi dalam perjalanan kerana jam, ni sekarang nak habis waktu maghrib ni. Apa aku nak buat? Aku driver bas. Boleh kejap aku stop sekejap. Passenger wait first. I solat my maghrib first. Gunakan. Bagaimana keadaan sedemikian? Kita tak kena ujian sedemikian. Solat saja. Betul. Cakap mudah. Ini ujian-ujian yang dihadapi oleh orang-orang tertentu. Jadi dalam keadaan sedemikian, ada jalan keluar. Masyakkah pada ketika itu, Islam memberikan jalan keluar, jamak solat pada ketika itu. Cuma seperti saya katakan, tak boleh kita ambil sambil lewa. Tak boleh hari-hari kita jamak solat hari-hari, tak boleh. Nanti ada sebagian ulama ada memberikan panduan. Jamak solat itu tak boleh kita lakukan, jadikan satu perkara rutin. Hari-hari aku kerja, hari-hari jamak solat, tak boleh. Tetapi keadaan selalunya memang kita jaga waktu. Hari ini disebabkan majlis tertentu, disebabkan perkara-perkara yang timbul, memang tak tahu macam nak solat gini, maka jamakkan solat. Contoh. Baik. Inilah nokta seterusnya. Selepas kita bincangkan menjamakkan solat ketika hujan, selepas kita bincangkan menjamakkan solat ketika sakit dan ketika uzur, maka bab seterusnya menjamakkan solat disebabkan adanya keperluan. Jadi kita mudah. Adanya keperluan. Dalam syarah Muslim, Imam Nawawi berkata, sebilangan ulama bahkan membolehkan jamak kepada orang yang bermukim, yakni bukan musafir, apabila ada sesuatu kepentingan, dengan syarat perbuatan seumpama itu, perbuatan tersebut tidak dijadikan sebagai kebiasaan, rutin. Jangan jadikan rutin. Tetapi kalau memang ada keperluan, ada maslahah, satu ketika, jamak solat. Orang tak tahu tak apa. Kita tahu. Innamal a'malu binniyat. Kerana kita menghadapi masalah, kita ada keperluan yang perlu disempurnakan, kita bukan tinggalkan solat. Awak tak solat, saya bukan tinggalkan solat, saya jamak solat. Beza orang yang tak solat atau orang yang tinggalkan solat dengan orang yang menjamakkan solatnya. Kerana jamakkan solat memang disyarak, yang diperbolehkan. Bahkan Imam Muslim dalam syarah Imam Muslim, Imam Nawawi rahimahumullah, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, membenarkan amalan tersebut. Ia merupakan juga pendapat Ibnu Sirin dan ashab daripada pendapat mazhab Maliki. Al-Khattabi menceritakan bahawasanya dia juga pendapat Al-Qaffal, Asy-Syarsi Al-Kabir daripada mazhab Syafi'i, Ishaq Al-Marwazi, sekumpulan ulama hadis, dan inilah menjadi pilihan Ibnu Al-Munzir. Pentingnya apabila kita memahami, kita tahu kaedah, kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah. Betapa indahnya mengamalkan Islam apabila kita memahami. Kenyataan ini disokong dengan zahir ucapan Ibnu Abbas bahawasanya menjamakkan solat yang dimaksudkan agar tidak menyukarkan ummah tanpa dijelaskan apakah kerana sakit atau sebab-sebab yang lain. Hadis Ibnu Abbas yang dimaksudkan di sini adalah riwayat Imam Muslim. Hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Ibnu Abbas katanya, Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zuhri wal asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamakkan solat zuhur dan asar, wal maghribi wal isya, dan juga menjamakkan maghrib dan isya bil Madinah, di mana Nabi pada ketika itu berada di Madinah, bukan musafir. Fi ghairi khaufin wala matarin.
Sedangkan Nabi tidak berada dalam keadaan takut, bukan juga berada dalam keadaan hujan. Jadi Nabi bukan musafir di Madinah. Bukan dalam keadaan takut, bukan dalam keadaan hujan. Qila li Ibn Abbas, "Madza arada bidzalik?" Dikatakan kepada Ibnu Abbas, apakah yang Nabi ingin daripada perbuatan sedemikian? Arada alla yahraj ummatahu. Katanya dia itu adalah untuk tidak menyukarkan umatnya. Nabi pernah lakukan. Di mana? Memberikan jalan keluar. Asal jangan jadikan kelaziman, jangan jadikan kebiasaan, jangan ambil sambil lewa, meringan-ringankan hukum. Dalam menjalani kehidupan, tidak lari seseorang itu daripada menghadapi satu cabaran, keadaan di mana beliau kadang-kala, walau bagaimanapun dia jaga solatnya, kadang-kala memang perlu keringanan kerana ketika itu, hari itu agak sukar untuk beliau melaksanakan solat pada waktunya tadi. Maka jalan keluar adalah dibolehkan menjamakkan solat. Dalam hadis yang lain, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas katanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil Madinah sai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan solat di Madinah sebanyak 7 dan 8 rakaat. Sab'an wa thamaniyan zuhra wal asar. Sama ada 7 atau 8. 7 dan 8 rakaat. Zuhur dan asar. Wal maghribi wal isya. Yakni 8 rakaat berarti Nabi tunaikan zuhur dan asar jamak. 7 rakaat berarti 3 maghrib, 4 isyak jamak. Bukan kasar. Kerana dalam negara. Kalau luar negara dah kasar. Tetapi dalam negara, sebab tu 8 atau 7 rakaat jamak. Sementara itu, Imam Muslim juga meriwayatkan daripada Abdullah bin Syaqiq katanya, pada suatu hari sesudah asar, Ibnu Abbas memberikan khutbah kepada kami sehingga matahari terbenam dan bintang-bintang pun mulai nampak. Kaum muslimin agak memprotes tindakan itu dengan mengingatkan as-salah, as-salah, kerana Ibnu Abbas sampaikan sampai dah gelap dah. Kemudian datang seorang daripada Bani Tamim, berdiri dan tidak henti-henti mengatakan, as-salah, as-salah. Ibnu Abbas berkata, jadi mereka semua ingatkan Ibnu Abbas tentang solat. Ibnu Abbas berkata, kamu sungguh tidak sopan. Apakah kamu hendak mengajarkan sunnah Nabi SAW kepadaku? Aku pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri bahawasanya Rasulullah SAW telah menjamakkan solat zuhur dengan asar dan salat maghrib dengan isyak. Selanjutnya Abdullah bin Syaqiq seperti menyesal perbuatannya dengan berkata, keterangan Ibnu Abbas membuat diriku terus tertanya-tanya. Akhirnya aku mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menanyakan masalah ini kepadanya. Maka Abu Hurairah pun membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tersebut. Jadi para sahabat kadang-kala kerana maslahah tertentu ada juga melaksanakan perkara itu. Keterangan tambahan. Dalam kitab Al-Mughni disebutkan, tulisan kitab Al-Mughni, tulisan Al-Imam Ibnu Qudamah menjelaskan, seseorang yang sudah selesai menjamak salat takdim dan 2 waktu dan salat jamak takdim, 2 salat pada waktu pertama, kemudian ternyata uzur atau halangan tersebut tidak ada lagi setelah solat, sedangkan waktu solat yang kedua belum lagi tiba, maka solat jamak yang telah dilakukan tadi sudah memadai dan tidak perlu lagi mengerjakan solat yang kedua jika waktunya sudah tiba. Sebab solat jamak yang dilakukan tersebut sudah sah dan memenuhi syarat. Dengan demikian, tanggungjawabnya sudah selesai dan tidak lagi bertanggungjawab setelah itu walau apa jua pun terjadi. Lagipun, kewajipan telah dilaksanakan ketika masih dalam keadaan uzur. Sehingga dengan begitu, kewajipan ke atas dirinya sudah digugurkan meskipun uzur tadi sudah tiada lagi. Ini sama halnya dengan seseorang yang bertayamum dan setelah mengerjakan solat, dia menemukan air. Apa maksud di sini? Katakan, kita rasa
seolah-olah bahawasanya kita bimbang, takut tak sempat katakan kita nak tunaikan solat. Kita solat jamak lah. Ya, kita solat jamak Zuhur dan Asar. Kemudian selepas solat jamak Zuhur dan Asar, kita sampai rumah, Asar masih ada. Nak kena solat ke tidak? Tak perlu solat. Solat yang telah kita tunaikan tadi, solat jamak, walaupun masalah telah habis, maka tak perlu kita laksanakan lagi solat tersebut. Seorang yang tadi berada dalam keadaan banjir, maka masuk waktu Zuhur, dia tunaikan solat Zuhur dan Asar ketika banjir. Solat Zuhur dan Asar. Tiba-tiba pukul 3 masih waktu Zuhur, helikopter datang atau sebagainya, angkut mereka semua. Selamatkan mereka, pindahkan mereka ke tempat yang selamat. Sampai ke tempat yang selamat pukul 3.55. Belum masuk Asar pun, Asar 4.30. Sampai tempat yang selamat, belum Asar. Belum masuk waktu kedua. Tetapi memandangkan awak telah pun tunaikan solat Zuhur dan Asar jamak tadi, walaupun masalah dah habis, maka solat yang kedua tak perlu kita tunaikan. Kerana kita telah pun menyempurnakan solat kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Beberapa perkara-perkara yang penting untuk kita memahami tentang solat jamak. Seperti mana saya katakan, perlu dibezakan jamak dan kasar. Ramai di antara kita terkeliru. Ramai di antara jemaah sangkakan jamak dan kasar is together. Tetapi dua bab yang berbeza. Kasar hanya untuk musafir atau dalam keadaan takut. Kasar, yakni kita memendekkan 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jamak sebabnya berbeza. Bukan kerana takut, bukan kerana musafir. Tetapi jamak kerana masyaqqah. Kita perlu keringanan. Atas dasar demikian, ketika seseorang memerlukan keringanan pada waktu-waktu yang tertentu, dia dibolehkan solat jamak. Seorang wanita nak cek, nak scanning, katakan baby dalam perutnya tadi. Appointmentnya pukul 5 ataupun pukul 4.30. Dia akan keluar rumah daripada pukul 3. Nak kena ambil nombor pukul 4.30. Nanti selalu pukul 4 suku, doktor dah masukkan wire gitu. Scanning, nak scan baby 1 jam pukul 5.30. Lepas tu tak tahu lambat, kadang-kadang agak sukar. Nak balik rumah, susah Ustaz. Boleh tak saya ketika nak dalam hal sedemikian, saya jamak solat saya sebelum saya pergi ke hospital? Ada kesukaran tak bagi awak? Ada keperluan tak? Ada. Solat jamak. Tepuk dada tanya iman. Ada seseorang ketika nak pergi dialisis, beliau mengatakan kalau dah lepas dialisis lemah sangat Ustaz. Jadi sebelum saya dialisis, boleh tak saya solat jamak Zuhur dan Asar? Kerana by the time saya habis dialisis pukul 5.30 nak balik rumah, lepas tu penat sangat. Silakan solat jamak dan kasar. Walau setiap minggu kerana awak sakit. Jadi solat jamak kerana ada keperluan, ada masyakkah. Bahkan ketika tak ada masyakkah, kalau ada keperluan tertentu, jangan dilazimi. Maka sebagian ulama dibolehkan. Atas dasar demikian, ingat tak kita, satu ketika Mufti Negara Singapura pernah beri keringanan bagi mereka-mereka yang mengikuti pembarisan National Day untuk solat jamak. Orang yang tak faham, apa ni National Day? Nak baris pun nak kena solat jamak. Ini babnya. Bagi mereka yang ada keperluan, kesukaran, maka dia dibolehkan. Takkan mereka dah pukul 2, dah semua dah baris, tunggu 1 jam, 2 jam, sekejap, setengah, satu suku pula nak pergi solat, dan macam agak sukar. Ianya selalu ke tidak? Setahun tak sekali. Tahun ni awak, tahun depan bukan awak lagi. Maka pada ketika itu tepuk dada tanya iman. Ada keringanan-keringanan dalam bab-bab tertentu. Tapi para penonton tak ada keringanan tersebut. Mereka-mereka yang datang nak tengok pembarisan, masuk waktu Zuhur, solat Zuhur. Masuk waktu Asar, solat Asar.
Lepas maghrib, diorang tengah berjoget-joget, jangan pula nak jamak pula. Solat maghrib, balik rumah lagi baik. Contohlah ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian para jemaah yang dirahmati Allah, perkara mengenai solat jamak. Dan dengan itu habis perbincangan kita dalam solat jamak. Sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang kalau ada di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan para jemaah. Kalau seseorang menghadiri dinner, kemudian bagaimana hal itu? Saya juga telah menghadiri dinner beberapa waktu. Kalau kita lihat pada ketika dinner tu, kalau contohlah guest of honor datang pukul 7. Ni guest of honor datang pukul 7 ni, takkan nak keluar. Baik, lepas tu waktu makan-makan, kita boleh keluar sebentar, ada tempat solat. Saya sarankan kalau konteks Singapura, dalam hal sedemikian, solat pada waktunya. Silakan. Kerana tidak menjejas insya-Allah. Tetapi katakan bagi tetamu lah, dia pula bagi orang tukang jaga tiket, katakan. Ni orang tukang jaga tiket, orang nak masuk kena pergi tempat dia juga. Kalau tak ada, agak sukar. Jadi bagi dia pula, selalunya ada 2 orang. Satu kawan dia kena COVID pula minggu ni. Jadi dia kena jaga seorang. Ni kalau aku stop 10 minit pun, macam mana semua para tetamu? Tepuk dada, tanya iman. Dia lebih mengetahui keadaan diri dia. Boleh solat, alhamdulillah. Tak boleh solat, dia nak jamak. Dia lebih mengetahui keadaan diri dia, keperluan keringanan yang dia perlukan. Sebab itu ada juga ada orang bertanya, dulu pernahlah dengar cerita. Ada orang kata, mak bapak pengantin boleh jamak solat. Betul ke mak bapak pengantin boleh jamak solat? Baik. Mak bapak pengantin boleh jamak solat ke tidak? Kalau yang katakan dibolehkan jamak solat, daripada mana perbincangannya? Di sini perbincangannya. At least kita tahu, orang yang katakan mak bapak pengantin nak jamak solat, apa hujahnya? Perbincangan yang telah kita bincangkan. Namun, apabila kita renungkan mak bapak pengantin, awak nak jamak solat, kenapa pula? Jadi kalau dalam hal itu, keperluannya itu tidak sampai nak menjamakkan solat. Jangan kita takut nanti tak dapat bertemu dengan tetamu, kita take a break 5 minit solat, tak mengapa. Solatlah 5 minit. Kerana agak-agak kalau awak nak pergi toilet, boleh pergi toilet tak 5 minit? Kalau awak kena nak buang air besar, 10 minit. Maka kalau mak bapak pengantin, tetap saya anjurkan solat supaya majlis barakah. Tetapi atas sebab-sebab tertentu di mana kita pun tak mengetahui. Orang ini pula mak pengantin ke bapak pengantin atas sebab-sebab tertentu, dia lebih mengetahui keadaan diri dia. Kalau dia nak ambil keringanan yang diberikan, tepuk dada tanya iman. Saya bukan anjurkan mak bapak pengantin jangan supaya tidak solat. Saya bukan anjurkan mereka tak solat. Saya bukan anjurkan mak bapak pengantin menjamakkan solatnya. Bukan. Afdalnya mak bapak pengantin solat pada waktunya. Akan tetapi, seperti yang saya katakan, kalau ada keperluan bagi seseorang, kita tak tahu keadaan dirinya. Kalau dia pergi toilet, ada masalah, ataupun bagi dia nak solat, mesti balik rumah pasal keadaan diri dia, jantung dia ke kaki dia, lutut dia, kita tak tahu. Untuk dia, dan dia nak ambil keringanan yang diberikan, bagi dia ini masyakkah yang dia perlukan, silakan. Kita dah belajar, kita baik sangka, ini keadaan diri dia, tepuk dada tanya iman. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Buka tak dengar. Pesakit yang harus kemoterapi. Appointment jam 10 pagi.
bagaimana mengatasi? Pukul berapa dia habis? Baik. Bagi seseorang katakan dia perlu pergi treatment. Okay? Kalau dia perlu treatment daripada pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Ataupun for the sake of discussion, sampai pukul 7 petang. Sampai maghrib. Zuhur dan asar, macam mana nak solat? Pertama sekali, kalau betul-betul ada keperluan di sini, memang ada keperluan, dia boleh menjamakkan solat. Okay? Dia boleh menjamakkan solat dia. Kerana dalam hal itu, memang agak sukar kalau dia nak solat kemudian keluar atau sebagainya. Dia boleh menjamakkan solat berdasarkan perbincangan kita yang telah kita kupaskan bagi orang yang sakit. Baik, masalah tertentu kadang-kadang ketika nak jamakkan solat pun, throughout daripada pukul 12 sampai pukul 6.30 ada wire tubuh badan. Macam mana solat? Apa yang dia boleh buat kalau dalam hal sedemikian, sebelum dia masuk pergi ke tempat itu, dia pastikan dia berwuduk. Jadi apabila dia berwuduk, kemudian apabila dia berada di tempat tersebut, kalau dia perlu duduk atau perlu baring, solatlah dalam keadaan duduk. Solatlah dalam keadaan baring kalau dia perlu, tak dapat dia berdiri. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah seberapa yang termampu. Kalau itu yang dia termampu, lakukan. Seseorang yang berada dalam ward, kadang-kadang dia katakan, Ustaz, badan saya tak bersih atau sebagainya. Dalam keadaan itu, keadaan darurat, lakukan solat. Kalau tutup auratnya tak sempurna, ambil selimut diperbolehkan. Kerana yang disuruh tutup aurat, tak semestinya kita pakai telekung ke, tak semestinya pakai jubah ke, pakai selimut. Begitu juga kalau kat rumah. Kadang-kadang orang tu katakan nak solat sukar nak tukar telekung, ambil selimut, ambil cadar, selimut kecil sangat, ambil cadar katil, letak seluruh tubuh badan macam orang nak gunting rambut. Jadi pakai ketap. Kemudian kalau boleh pakai tudung, tak boleh pakai tudung, pakai towel ke atas kepala. Kat rumah. Boleh tunaikan solat. Jadi seberapa yang termampu. Ya. Jadi dalam hal itu dia boleh jamakkan solatnya. Kalau dia perlu solat duduk, solat baring, solat 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, jamak. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan yang lain? Baiklah, kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita. Sebentar ya, saya cek. Baik, kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.